Salam kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih karena sudi datang ke channel ini. Saya di sini ada sedikit pencerahan yaitu tentang kawan dan pati. Kalau kita lihat apa yang mereka ini buat, kalau kepada pati pun mereka khianat seperti ini, apalagi mandat rakyat. Ini pandangan pribadi saya ya. Kalau kita lihat betul-betul ini sebenarnya mereka ini tidak layak lagi kita nak sokong selepas ini. Ini pandangan sajalah. Tapi kalau kita lihat mereka ini setia kepada orang, hanya mengejar tujuan masing-masing. Tujuannya hanya ingin berada di tampuk pemerintahan dan ingin berkuasa. Kita ambil satu-satu. Kita lihat Datuk Seri Azmin Ali. Siapapun tahu daripada tahun 1998 dia ini tidak ada nama sama sekali. Kita mula kenal dia setelah dia mula menjadi Menteri Besar Selangor. Siapa yang bagi laluan ini ke dia? Kalau bukan bos dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang kurang lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi ke dia daripada parti? Apa lagi yang kurang PKR bagi kepada dia? Kalau kita nak lihat, kenapa dia ambil jalan seperti ini yang menyusahkan rakyat? Oke? Dan saya tidak mau cerita sejarah panjang-panjang dia yang lain, tetapi cukup kalau kita tahu dia punya basic dia seperti itu, asasnya. Maka kita pergi ke Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sama juga. Kita tahu dia ini adalah orang Tun sendiri. Kalau kita lihat sebelum ini pun dia waktu Tun masih menjadi Perdana Menteri yang ke-22 tahun itu, dia adalah baik dengan Tun, baik dengan anak Tun juga, Mukris. Tetapi tiba-tiba pun buat hal seperti ini. Dan kalau kita lihat, dia bersama Tun setelah dibuang oleh Datuk Seri Najib. Dia sendiri keluar UMNO. Dia sendiri juga yang mengatakan Datuk Seri Najib seperti ini, seperti itu. Kalau nak kata saya yang katakan, videonya pun ada. Tapi kalau daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau orang yang membaca gerak-geri politik yang beliau buat, kita boleh bacalah. Dia memang inginkan jadi Perdana Menteri. Kerana dia cuba jatuhkan Datuk Seri Najib waktu itu, kerana dia jadi timbalan Perdana Menteri. Dengan pelatakan Datuk Seri Najib nanti dia boleh naik, tetapi dia salah percaturan di situ, ujungnya dikeluarkan. Bila mereka bergabung seperti ini, dan sama dengan Datuk Seri Azmin Ali ini tadi, apa yang mereka pertahankan Tun yang sebenarnya motifnya? Alasan mereka pertahankan Tun tidak mau letak jawatan. Tetapi sebelum benda ini berlaku, yang mensetujukan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri siapa? Bukankah dia juga? Bukankah juga orang-orang dia juga dah setuju? Kenapa mungkin janji? Ini yang menjadi tanda tanya rakyat. Mungkin mereka pikir kekuatan politik mereka sudah kuat. Tetapi kalau kita lihat balik, tanpa orang penting mereka ini tadi, mereka tidak dapat naik ke atas. Bukan dengan kekuatan diri dia. Orang lain nak naik dengan kekuatan parti yang mereka bentuk. Kalau kita nak kata Tun, dia dengan kekuatan UMNO yang dia bentukkan dulu. Kita nak tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dengan kekuatan PKR dia. Yang kita nampak sekarang ni Pakatan Harapan. Ini kekuatan dia. Dia mempunyai parti sendiri. Kalau pada mereka ini nanti ambil parti orang nak dijadikan hak, yaitu Parti Bersatu, yang mereka nak gabungkan ini diasaskan oleh siapa? Diasaskan oleh Tun. Semua benda yang kalau kita lihat, dia nak rampas. Kuasa dia nak rampas, parti orang dia nak rampas.
Jadi perampas lah, nanti harta rakyat pun dirampas. Saya nampak di situlah asasnya. Jadi orang seperti inilah ya kita nak jadikan dia pemimpin. Kalau mereka memimpin nanti, dia putar alamkan. Semua benda kita ni dia putar alamkan. Harta rakyat dia putar alamkan. Jadi itu kalau mengikut saya, pandangan pribadi saya. Jadi yang di sebelah sana, antara blok UMNO dan PAS yang nak mengambil mereka ini nanti, nanti mereka akan buat juga seperti itu di blok sana. Itu yang berlaku sekarang nih. Mereka yang pindah ke sana semua dapat jawatan, UMNO tak dapat apa, PAS tak dapat apa. Dapat jadi kerajaan lah. Nak bersuara dah tak boleh. PAS nak bersuara, dulu banyak bersuara waktu Pakatan Harapan, sekarang bersuara lah. Jadi nanti kita lihatlah apa suara-suaranya. Jadi begitulah hakikatnya. Jadi inikah yang kita rakyat nak contohkan seorang pemimpin. Kerjanya nak merampas sana, merampas sini. Hak dia sendiri tak ada. Kalau betul-betul dia grup politik anak jantan, buat parti sendiri. Jenama A ke, jenama B ke, jenama C ke. Saya paling suka apa tahu? Orang dah kutuk dia. Mat Sabu. Kita lihat Mat Sabu sebagai contoh. Dia dirikan amanah. Orang kata Mat Sabu tak boleh ini, tak boleh itu. Orang yang duduk di bawah Mat Sabu ini orang pintar-pintar semua. Presiden juga, Presiden Parti Amanah. Hebat juga dia. Daripada dua orang ini, lebih baik Mat Sabu. Hebat dia. Punya parti sendiri. Jadi kita pikir-pikirkan di situ. Itulah perjuangan. Apa yang mereka perjuangkan di Pakatan Nasional ini nanti? Apa mandat dia? Yang dia buat sekarang ini pun dah mula orang petikaikan. Tapi karena masih dalam keadaan seperti ini, orang belum lagi. Tunggulah masuk parlimen nanti. Kita lihat benda ni. Jadi begitulah ceritanya. Jadi kita pikir-pikirkan sebagai rakyat, apakah yang saya katakan ini ada betulnya, ada asasnya. Jadi kita lihat, apakah kita mau pemimpin yang suka ambil hak orang lain, dijadikan harta dia, jadikan hak milik dia. Ini yang kita nak jadikan tokoh pimpinan negara kita. Oke, sekian dari saya. Saya harap benda ini manfaat walaupun sedikit untuk kawan-kawan di luar sana. Oke, thank you.